Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin walhamdulillah rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu dan khususnya ahli jamaah karyah Masjid Bandar Spring Hill yang sama-sama mengikuti majlis ilmu atau kuliah online sempena PKP 3.0 ni. Jadi oleh kerana kita dalam PKP, maka kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk mengadakan pengajian secara online. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tak dapat bersemuka di dalam masjid, tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala kita akan gunakanlah teknologi yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk memanfaatkannya agar kita dapat memperbaiki atau cara hidup kita di bumi Allah ini, agar ianya menjadi satu bekal kita di alam akhirat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kali ini saya nak baca satu kitab yang bertajuk Solat Jemaah Panduan Imam dan Makmum, yang disusun oleh Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani hafizallahu ta'ala anhu. Sebab saya tengok kitab dia ni ringkas dan padat, mudah nak faham, dan bahasanya pun ringan kan? Jadi mudah-mudahan kita akan dapat sedikit sebanyak pencerahan dalam solat berjamaah, walaupun kita tak dapat berjamaah di masjid sementara waktu ni. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memilih kita balik untuk mengimarahkan masjid seperti biasa dulu. Dan walaupun begitu, mungkin juga kita buat semayang berjemaah di rumah, semayang fardu
5 waktu di rumah bersama keluarga kita. Jadi perlulah kita mengetahui sedikit sebanyak aturan-aturan asas sembahyang berjamaah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Hadis-hadis asas berkenaan peraturan solat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu liyu'tamma bih wa la takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Atau kama qala rawahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya imam itu untuk diikuti oleh makmum. Janganlah kamu menyalahinya. Jangan kamu menyalahi imam. Ini makmum ni. Jika dia bertakbir, bila imam bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Apabila dia rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini salah satu garis panduan ringkas Rasulullah bagi tahu, dijadikan imam itu dijadikan untuk kita ikut. Siapa ikut? Makmum yang ikut dia lah. Semayang fardu atau semayang sunat. Jadi kita kena ikut imam. Bila kita ikut, maknanya kita kena buat sesuatu itu selepas imam. Sebab kita mengikut. Mengikut mana duduk belakang lah. Duduk di belakang. Jadi Rasulullah kata, kamu jangan menyalahi imam. Imam tak rokok, kita rokok dulu. Itu menyalahi lah. Jika dia bertakbir, kamu ikut bertakbir. Maksudnya lepas dia takbir, kamu ikut imam takbir. Bila imam rokok, maka kamu pun ikut rokok. Maksudnya selepas imam rokok, kamu rokok. Kemudian sebagian hadis Rasulullah bersabda, "Inni imamukum fala tasbikuni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum amami wa min khalfi." Atau kama qala rawahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya aku ni Nabi SAW lah. Sesungguhnya aku adalah imam kalian, imam semayang kalian. Janganlah kalian mendahului aku dengan rokok. Mana kamu jangan dulu rokok daripada aku. Tidak pula dengan sujud. Begitu juga jangan kamu buat sujud dahulu daripada aku. Ini imam. Tidak pula dengan bangun berdiri. Bila aku jangan kamu berdiri dulu daripada aku. Dan tidak pula keluar daripada solat. Maknanya kita bagi salam dulu. Kecuali ada niat mufaraqah tu akan dibahas lain lah. Kerana kata Rasulullah, aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah beri garis panduan. Kan? Panduannya, aku ni imam kamu. Itu tambah imam semayang lah. Kan? Jadi kamu jangan dulu rokok pada aku. Jangan sujud dulu daripada aku. Jangan bangun berdiri dulu pada aku. Sebab dia imam lah. Begitu juga jangan habiskan semayang dulu pada Pak Imam. Tapi ada keadaan tertentu boleh kita buat dulu pada Pak Imam. Itu dalam masalah mufaraqah. Itu akan dibicara pada dalam kitab ni akan datang lah. Itu Rasulullah terang lagi. Salah satu dalam hadis ni menerangkan keistimewaan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kata, aku melihat kamu di bahagian depan aku dan belakang. Rasulullah ni, hak belakang dia pun dia nampak apa yang kamu buat. Itu dia punya keistimewaan Nabi SAW. Dia mukjizat dia lah. Kemudian sebagian hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Maksudnya, tidakkah orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu berasa takut Allah akan mengubah kepalanya
menjadi kepala himar, yakni menjadi kepala kaldai, atau menjadikan rupanya seperti himar. Riwayat Imam Muslim. Jadi ini satu celaan, celaan, satu dipanggil satu amaran. Jadi Rasulullah kata, kamu tak takut ke orang yang mengangkat dulu pada kepala dulu pada Pak Imam? Imam belum iktidal, kita iktidal. Imam belum duduk antara dua sujud, kita dah duduk. Sebab orang yang mendahulu imam ini, Allah akan ubah kepalanya kepala himar, kepala kaldai. Atau di sini kemungkinan periwayat hadis ni ada ragu-ragu. Ragu-ragu maksud dia, adakah Rasulullah sebut Allah tukar kepalanya jadi kepala kaldai, atau mengubah rupanya menjadi rupa kaldai. Tapi mahfumnya tak larilah, kepala dengan rupa lebih kurang sama je lah kan. Itu dipanggil syak bagi rawi lah. Kemungkinan dia macam kita lah, kadang-kadang kita dengar orang bercakap, kemungkinan dia cakap macam ni, kemungkinan. Tapi yang pastinya benda tu, cerita tu ada persamaan. Okey, jadi Rasulullah kata kepala je kepala kaldai. Orang buat dulu pada Pak Imam ni, imam tak rokok, dia rokok dulu. Imam tak iktidal, dia iktidal dulu pada Pak Imam. Tapi dia ikut imam, dia tak mufarakah. Mufarakah tu tak apa. Mufarakah maknanya kita berpisah pada Pak Imam. Kita ikut imam, kemudian kita ada keuzuran, jadi kita niat mufarakah. Mufarakah maknanya kita tinggalkan Pak Imam, kita tak ikut dia lagi. Jadi kita semayang seorang diri kita lah. Walaupun kita dalam saf, tapi kita buat dulu sebab kita ada keuzuran, yang itu ada kebenaran. Yang ni dia buat saja-saja, jadi Allah akan ubah kepala dia jadi kepala kaldai, atau rupa dia seperti rupa kaldai. Sama ada benda ni, kata ulama, memang Allah akan ubah sungguh di akhirat nantilah. Besok di akhirat besok nampaklah, oh ni dulu ni kepala kaldai ni, atau rupa kaldai. Dulu dia semayang tak betul, main jemaah tak betul. Ataupun boleh jadi juga bahasa ni bahasa kiasan. Bahasa kiasan kan, sebab Rasulullah SAW ni dia bahasa dia penuh dengan mukjizat. Penuh dengan mukjizat kan. Mana kepala kaldai tu, kepala dia tempat letak otak. Otaknya, otak kaldai, pemikiran kaldai. Rupa macam rupa kaldai. Kalau rupa dah rupa kaldai, perangai macam perangai kaldai lah. Jadi bodoh, jadi bengong, itu je kaldai ni. Kaldai ni dia ada dua jenis. Kaldai, satu kaldai di hutan, satu lagi kaldai yang dibela. Dibela, diguna pakai. Kan? Jadi negara kita tak ada kaldai. Ini negara Arab ke, atau India, Pakistan dan seumpamanya lah. Jadi kaldai ni mana yang dibela, diguna pakai untuk mengangkat barang dan bekerja, daging dia haram dimakan lah. Rasulullah SAW dah mengharamkan selepas peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni perang dengan orang Yahudi di Madinah. Jadi ada pun kaldai yang di hutan, maka itu dibenarkan makan lah. Jadi kaldai ni salah satu perangai dia bodoh. Bodoh macam kaldai. Kan? Bodoh macam kaldai. Bila bodoh ni, walaupun dia tu ada PhD ke, ada mengaji kitab banyak ke, ilmu dia banyak, tapi kalau dia semayang dulu pada Pak Imam, dia tu kira bodoh dah lah, bodoh degil pula kan. Tak nak dia guna. Bodoh tu, kalau di sisi Nabi SAW, sebahagian makna bodoh yang dikendaki adalah orang yang tak ingat mati, orang tak buat persiapan untuk akhirat. Itu juga dinamakan orang yang bodoh atau orang yang jahil. Okey. Jadi kata pengarang ni, Ustaz Muhammad Hazri, dia menerang lagi, hadis-hadis yang dikemukakan ini cukup jelas mengharamkan, haram makna kalau buat berdosa, mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerakan rukuk, sujud dan rukun-rukun solat yang lain. Ini rukun perbuatan.
Dia tak masuk rukun pertuturan. Rukun semayang ni ada 3. Satu dipanggil rukun dalam hati, dipanggil rukun qalbi, itu berkaitan dengan niat. Yang keduanya rukun perkataan, kena bercakap, seperti takbiratul ihram, baca Fatihah dan sebagainya lah, baca tayat akhir. Yang itu rukun percakapan ni, jadi dia ada kupasan pula. Yang tak boleh kita dulu pada Pak Imam, takbiratul ihram, atau bagi salam dulu pada Pak Imam. Kita niat ikut imam tapi bagi salam dulu pada dia. Itu ada perbahasan yang dilarang. Tapi kalau Fatihah kita dulu pada Pak Imam, taklah sampai peringkat haram. Tapi kalau rukun perbuatan seperti rokok, sujud, imam tak rokok, kita rokok dulu. Imam tak iktidal, kita iktidal dulu. Maka ini diharamkan. Apa haram? Benda haram ni kalau buat berdosa, kalau tinggalkan berpahala. Kalau dia, dan nanti dia akan bahaslah, batal tak semayang orang rokok dulu pada Pak Imam. Dia tak batal kan, cuma haram sahaja. Dia jangan dulu pada Pak Imam 2 rukun perbuatan. Kalau dulu pada Pak Imam 2 rukun perbuatan, yang tu dengan sengaja, maka boleh batal semayang. Dan insya-Allah akan sampailah kita punya ulasan tentang tu. Kemudian dia sambung lagi. Hukum haram itu telah ditasrihkan. Tasrih maksud dia dijelaskan dalam kitab At-Tahzib dan At-Tatimmah, 2 kitab lah, dan telah disahkan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab dan kitab Al-Kifayah. Jadi ada 4 kitab yang dalam mazhab Syafi'i, seperti kitab At-Tahzib, kitab At-Tatimmah, kitab Syarah Al-Muhazzab dan kitab Al-Kifayah. Ini semua kitab-kitab yang besar lah, kitab fiqh yang menjadi rujukan sandaran dalam mazhab Syafi'i. Jadi semua dalam kitab ini jelas mana perbuatan makmum yang buat dahulu daripada imam, seperti rokok, sujud dan sebagainya, maka ini haram. Sebab hadis tu jelas. Kemudian kata pengarang lagi, apakah amalan sebelum mengerjakan solat? Kan ada sebelum kita solat, sama ada solat fardu atau solat, minta maaf, solat semayang seorang diri ataupun solat berjamaah. Dan ada juga yang khusus untuk berjamaah, ada yang khusus untuk semayang seorang diri. Dan juga bila solat berjamaah ni termasuklah solat sunat. Solat sunat yang disunat berjamaah, seperti semayang sunat tarawih, semayang sunat gerhana matahari dan bulan, semayang minta hujan, sembahyang gerhana matahari bulan sebenarnya, semayang raya haji, raya fitrah, kan? Jadi ada beberapa semayang sunat yang disunatkan berjamaah. Tapi yang itu adalah perkara yang disunatkan sama macam fardu lah. Jadi dia kata tuntutan sunat sebelum berjamaah. Terdapat 4 tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah. Yang ini khusus untuk sembahyang fardu sahaja. Sembahyang fardu sahaja. Asalkan berjamaah lah. Iaitu pertama azan. Kedua dia iqamah. Ketiga merapatkan saf atau merapikan saf. Dia kena rapat dan dia kena lurus. Jadi pengarang ditulis merapikan saf. Maksud merapi itu, mana saf itu perlu dirapatkan dan hendaklah lurus. Yang keempat, mengambil sutrah, iaitu tabir atau penghadang. Kan? Tabir penghadang ni, dia termasuk juga buat garisan lah. Untuk orang tahu, inilah kawasan semayang. Jadi orang tak boleh melintas di dalam kawasan semayang kita tu. Sunat je lah. Azan hanya semayang fardu sahajalah. Semayang sunat tak sunat azan. Kan? Semayang mayat pun tak sunat azan. Azan ini adalah pemberitahuan. Pemberitahuan dengan masuknya waktu semayang.
dengan zikir-zikir yang tertentu. Dia ada sebutan yang tertentu lah. Mana dengan takbir, dengan 2 kalimah syahadah, dengan hayal solah, hayal falah, dengan mengucap la ilaha illallah. Itulah. Dia tak ada sebut subhanallah. Azan kan? Subhanallah, subhanallah. Itu bukan azan. Azan ni dia ada zikir. Dia zikir. Dia salah satu bentuk zikir. Tapi zikir yang tertentu. Dan azan ini untuk memberitahu dah masuknya waktu semayang. Bahkan azan ni sunat juga buat walaupun kita semayang seorang diri. Walaupun semayang seorang diri, sunat juga kita azan. Bagi orang lelaki sahaja. Perempuan tak sunat azan. Perempuan tak sunat azan. Ni khususiah untuk orang lelaki sahaja. Orang lelaki, kemudian dia mestilah Islam. Dan dia kena balik ke? Dia tak balik pun boleh azan. Dia asalkan dia mumayyiz. Mumayyiz ni budak yang boleh tahu membezakan cara-cara bersuci. Dia boleh menguruskan mandi sendiri, cebok, kencing, berak sendiri. Itu dia panggil mumayyiz. Dia belum balik. Bolehlah dia tu azan. Kan? Tapi kalau nak lantik jadi tukang azan, tak bolehlah dilantik orang budak mumayyiz. Dia kena yang sudah balik. Ini sebagian syarat lah. Dan dia kena tahu masuk waktu tu bila. Sama ada dia tahu dengan ijtihad atau diberitahu. Dengan diberitahu. Jadi azan ni, walaupun kita semayang seorang diri pun sunat azan. Walaupun kita semayang tu dah lewat. Umpamanya kita semayang isyak tu pukul 9. Kita kuliah ni, umpamanya kuliah tu habis pukul 9 malam. Nak semayang isyak, sunat azan. Tapi kebiasaan orang tak azan dah. Tak azan. Habis sekarang, tuan rampeh tak azan terus. Azan juga lah. Tak ramai datang sembahyang jemaah. Jadi azan, sunat azan. Sunat azan. Okey. Ini ringkas-ringkas je lah. Yang keduanya iqamah. Iqamat ni orang perempuan boleh iqamat. Dia sesama jemaah dia atau dia seorang diri. Sunatlah iqamah. Cuma iqamah ni dia ada iqamah ni hendak memaklumkan nak kita sekarang ni nak menunaikan semayang dah. Jadi ada kelebihan pula. Dia mengikut mafhum hadis, di antara azan dan iqamah doa tak ditolak. Jadi salah satu waktu yang doa mustajab, masa doa mustajab di antara azan dan iqamah. Azan ini tu waktu yang mustajab berdoa. Jadi iqamah ni kita ada tambahkan qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Dia samalah lafaz sebutan azan dengan iqamah ni sama, cuma ada penambahan. Penambahan pada iqamah kita sebut qad qamatis solah, qad qamatis solah. Tapi ada orang dia dulu dia orang tak mengaji sangat. Jadi dia sedap nak qomat, qad qamatis solati, qad qamatis solah. Dia buat kan, dia apa? Dia qad qamatis solah, as-solah tu dia bubuh bagi kasrah, bagi bawah. Qad qamatis solati, qad qamatis solah. Patutnya as-solah tu dia kena baca as-solatu. Qad qamatis solatu baru dah kena. Itu dululah dia excited. Dan azan dan iqamah ni sunat dibuat dalam keadaan menghadap kiblat, dengan beruduk. Sunat berdiri bagi yang ada kemampuan. Tak boleh azan iqamat sambil berjalan, itu makruh lah. Kalau azan iqamat tak ada uduk, makruh. Lebih-lebih nak qomat tak ada uduk. Dia qomat lepas tu dia keluar ambil uduk. Tu lagi lah sengal. Pasal lepas iqamat nak semayang dah. Dan bila dah iqamat tak boleh semayang sunat lagi dah. Kita nak semayang fardu. Kemudian yang ketiga, sunat merapikan saf. Merapat dan membetulkan saf ini adalah sunat.
Bukan wajib lah, sunat. Jadi sekarang dalam COVID ni, dia dia suruh kita sembahyang jarak-jarak lah. Tapi bila bergambar rapat-rapat pula. Macam-macam kan. Jadi no comment lah kan, no comment lah. Jadi macam-macam lah orang ni kan, dia buat lah kan. Dia buat program di masjid, masa dia berprogram tu duduk rapat-rapat, bersembang apa, nak sembahyang jarak-jarak pula. Patutnya masa kau bersembang tu pun kena jarak, kau bergambar pun kena berjarak, barulah betul kan. Barulah betul. Ini pun satu juga sengal. Wallahu a'lam. Tapi maksud dia, okeylah kalau sekarang ni waktu PKP kita tak buat semayang tu tak rapat. Macam mana? Pahala tetap dapat. Dia orang kata tak dapat pahala. Dapat pahala. Pahala saf rapat tu tetap kita dapat. Walaupun kita tak rapat. Sebab itu adalah sesuatu perkara yang di luar kawalan kita. Sebab kita diarahkan. Kerana dikatakan mengikut kajian orang yang pakar kata, kalau rapat saf tu pada sentuhan nanti boleh menyangkit pula penyakit COVID tu. Asalnya makruh kita semayang jarak-jarak. Tapi bila ada hajat, ada keperluan, maka tak makruh. Dan tetap dapat pahala saf berjamaah. Dapat saf, pahala rapat tu tetap dapat. Sebab banyak hadis kan, bila sesuatu amalan tu kita biasa buat, tiba-tiba kita tak boleh buat sebab ada keuzuran, pahala tu tetap diberi. Pahala amalan tu, katalah orang tu memang setiap malam bangun sembahyang tahajud, bangun baca Quran, kemudian satu malam tu dia tak dapat buat, kemungkinan dia kena bekerja, dia buat kereta ke, pergi berjalan malam, tak dapat nak bertahajud, maka dia tetap dapat ganjaran pahala buat tahajud. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, ambil sutrah tabir penghadang ni sunat lah, dia tak wajib. Tapi orang dilarang melintas, jadi haram pula kita melintas dalam kawasan semayang orang yang dah buat sutrah tu. Okey, jadi kemudian dia nak terang lah. Jadi azan dan iqamat ni kita sentuh sikit lah. Azan dan iqamat ni sunat juga dilakukan bila kita mendapat bayi, lelaki atau perempuan. Sunat di azan pada telinga kanan bayi, lelaki atau perempuan. Sunat azan. Sunat di iqamat sebelah telinga kiri. Tapi kita azan iqamat tak perlu kita menjerit. Sebab kita bukan nak panggil orang atas semayang. Kan? Kita nak baca kalimah-kalimah azan iqamatnya, bantai dia tempik budak, terkejut budak. Okeylah. Kemudian dia kata lagi beberapa perkara berkenaan iqamah. Pertama, disunatkan melewatkan iqamah selepas azan sekadar membolehkan para jamaah melakukan solat sunat qabliyah. Apa dia solat sunat qabliyah? Yakni solat sunat sebelum solat fardu. Kerana terdapat hadis yang bermaksud di antara azan dan iqamat ada satu solat sunat. Kerana itulah tidak sepatutnya muazzin terus iqamat setelah selesai azan. Jadi dia kata sunat. Sunat selepas kita azan, kita nak qomat tu bagi ruang masa untuk orang semayang sunat qabliyah. Jadi sunat qabliyah ni sunat yang semayang sunat sebelum semayang fardu. Semayang sunat sebelum subuh, semayang sunat sebelum zuhur, semayang sunat sebelum asar, semayang sunat sebelum maghrib, semayang sunat sebelum isyak. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebelum maghrib pun ada semayang sunat. Semayang sunat ada. Okey. Kemudian kita masuk. Jadi kita bagi masa. Biasanya masjid-masjid dia ada bagilah. Kadang-kadang dia bagi 10 minit. Maghrib tu dalam 5-6 minit. Jadi Zuhur tu kadang-kadang 15 minit, subuh 15 minit antara azan dan iqamah. Tapi kadang orang yang lewat ni, orang lewat kan, dia dah lewat sampai masjid, lewat sampai surau, dia tengok
Dan seminit nak komat, dia pun sembahyang sunat. Sembahyang sunat saf depan lah tu, betul-betul belakang Pak Imam. Yang tu betul-betul lah. Tok Bilal nak komat pun jadi sebesalah. Dalam kau lambat, kan? Lambat kau sembahyang sunat tu, sembahyanglah kat belakang-belakang. Tak, dia sembahyang saf pertama. Mengganggu orang, kan? Ini semua buat ibadat yang kacau orang. Orang kata guru kaya, tok guru saya, orang kalau betul-betul buat ibadat, dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang. Ibadat dia tak kacau orang. Kedua, para makmum yang duduk, dia kata sunat ni, para makmum yang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai iqamat. Menurut sebahagian ulama, boleh bangun berdiri sewaktu Bilal mengucapkan qad qamatis solah. Sebagian ulama pula berpendapat, jika makmum seorang muda yang kuat dan gagah bangun, mana dia nak boleh bangun cepat, hendaklah dia bangun berdiri selepas selesai iqamat. Jika makmum itu seorang yang tua dan lambat bangun, bolehlah dia berdiri ketika Bilal berkata qad qamatis solah, supaya dia sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Jadi dalam mazhab Syafi'i lah, kita fiqh mazhab Syafi'i, kita makmum. Jadi kita dengar iqamat, kita nak bangun berdiri untuk sembahyang fardu ni waktu bila? Adakah sewaktu sebelum iqamat, atau sedang iqamat, permulaan iqamat, atau selepas habis iqamat? Jadi dia kata ada beberapa cara lah. Satu cara dia kata makmum yang duduk tu jangan bangun berdiri kecuali selepas habis iqamah. Habis tersebut la ilaha illallah, bangun berdiri, baru bangun berdiri. Menurut sebagian ulama kata yang sunat makmum berdiri ketika Bilal menyebut qad qamatis solah. Jadi makmum duduk ni, dia duduk sambil duduk dia jawablah qomat. Jadi nak bangun berdiri semayang fardu tu waktu bila? Waktu disebut qad qamatis solah. Itu cara yang kedua. Dan sebagian ulama kata, dia kata tengok orang tersebut. Kalau orang tu orang muda, makmumnya semayang tu orang muda, dia bangun berdiri, ni termasuk Pak Imam lah. Dia nak bangun berdiri tu bila? Kalau dia muda, kemudian dia pun mudah nak bangun berdiri, maka dia sunat bangun berdiri selepas habis menyebut kalimah iqamah. Habis dia sebut la ilaha illallah, barulah dia sunat berdiri untuk semayang fardu, membetulkan saf. Dan bagi orang yang uzur, sama ada dia uzur kerana sakit, dia muda tapi uzur sakit, ataupun orang tua yang tak larat nak bangun cepat-cepat. Jadi orang begini, kata sebagian ulama, sunat dia bangun ketika Bilal menyebut qad qamatis solah. Tapi kita ni satu masyarakat Melayu yang budaya dia takut nak duduk saf awal. Dia sebenarnya sunat bila kita pergi nak semayang berjamaah, semayang di masjid surau ke madrasah, kan? Siapa sampai dulu, dia sunat pergi ke saf yang pertama. Cuma di belakang imam tu, 2-3 tempat tu, belakang Pak Imam, itu memanglah biasanya kita khususkan untuk orang-orang yang boleh mengganti imam. Bila imam batal ke, kan, dia boleh gantilah. Biasanya Bilal, imam 1, imam 2 ke, kan, imam simpanan, ada itulah 3 orang ke, kan. Kadang nazir atau pengurusi masjid. Jadi sepatutnya begitu. Bila sampai masjid, sunat dia terus pergi saf depan. Kemudian orang yang lambat sikit, dia saf nombor 2. Yang lambat sikit, saf ketiga. Itulah atau cara yang betul. Tapi sekarang ni kita jenis passion duduk belakang jauh-jauh. Yang tu kan, kalau dia ikut kaedah ni, memang lambat lah dia masuk saf. Memang dia lambat lah. Yang tu memang dia
Sebelum komat lagi, dia dah kena bangun berdiri, pergi saf depan, masuk saf. Kan? Sebab dia pasien datang mayang belakang. Ada saf masjid itu ada 10 saf. Dia semayang saf 9, saf 10, saf 8. Dia tak pergi saf depan dulu. Kan? Dia ni perangai tu. Tapi kalau nak beli tiket bola, sanggup tidur di stadium. Kan? Kalau nak beli tiket bola, kan? Katalah tiket bola tu jual pukul 9, pukul 8. Hoi, datang berkemah tu. Semangat kesukanan. Berkiam mulai dengan ni semua. Jadi Allah Ta'ala bagi COVID kat kita ni memang sesuai lah. Sebenarnya kan, kita renungkan, kata guru saya, Allah Ta'ala bagi balak ni, sesuatu balak yang Allah timpa kepada kita adalah sesuai dengan amalan kita. Memang sesuai lah Tuhan buat bagi COVID ni. Kan, buat PKP memang sesuai. Sebab kita banyak tak sedar diri, kan, menompang bumi Allah, kurang ajar dengan Allah. Kan, makan, minum, kerja buat seharian kita, memang kita ni kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Dia panggil toro. Toro ni kurang ajar lah. Kanun. Tu perangai kita. Jadi Allah Ta'ala bagi balak. Dah kelang kabut macam-macam lah. Bertobat tak nak masing-masingnya. Baik yang di atas, baik yang di bawah. Semua. Kalau hilang COVID, dia nak buat apa? Nombor ekor boleh buka, kedua ekor boleh buka, dangdut boleh buka, karaoke boleh buka, funfair boleh buka. Itulah dia nak buat benda tu je. Manusia ni. Kan? Dia bukan kalau hilang COVID ni dia nak mengimarahkan masjid ke, nak buat amalan kebajikan banyak. Tak ada. Dia fikir nak buat benda bukan-bukan je. Itulah manusia kan. Dia super macam Fir'aun jugalah. Fir'aun ceritanya kan dia merepek sikit. Tak habis cerita komat ni aku cerita pasal Fir'aun. Jadi Fir'aun ni ikutlah kitab saya mengaji kan. Dia kisahnya bila Nabi Musa ajak dia beriman, dia tak nak. Ringkas cerita dalam kitab Qisasul Anbiya. Jadi Allah Ta'ala bagi balak. Bagi balak pada Fir'aun. Lebih kurang lah dia punya turutan saya tak ingat lah. Jadi ceritanya istana Fir'aun ni banyak keluar air. Lepas tu aku nak tobat, aku nak hilang. Bila Nabi Musa doa, hilang benda tu. Datang pula darah. Dia nak tobat. Datang katak. Jadi bila datang bala tu semua tu, dia nak masuk Islam. Dia nak tobat. Bila hilang tu, Nabi Musa doa, hilang bala tu, dia jadi kufur balik. Itulah perangai manusia. Manusia yang yang sama macam Fir'aun kan lah. Masuklah tengah cakap ni pun. Jadi kita minta ampun. Jadi Allah bagi bala sesuai dengan amalan kita. Yang ketiga, dia kata makruh berdiri sebelum imam keluar. Salam bersabda, Iza uqimatis solah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila solat telah diikomatkan, maka janganlah kamu bangun berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Riwayat Abu Daud. Ini masalah dia, Pak Imam tak nampak lagi. Pak Imam tak muncul-muncul. Tiba-tiba Tok Bilal qomat. Jadi makmum nak berdiri ke? Jangan berdiri sampai nampak Pak Imam. Mungkin ada kes dalam Rasulullah ni. Jadi bila berdiri tengok, kau dah jadi imam, kau dah jadi. Jadi kelang kabut, imam tak sampai lagi. Jadi Tok Bilal dia dah qomat, dia kena pastikan imam dah sampai, imam dah ada. Sebab ikut kaedah dia, azan adalah hak Bilal. Maksud dia, Bilal nak azan tak perlu dapat izin daripada Pak Imam. Masuk ya waktu, dia terus azan. Tapi untuk iqamah, dia perlu dapat izin Pak Imam. Sama dia bertanya imam, atau imam bagi isyarat, ataupun atas kebiasaan. Tengok imam dah habis bayang sunat, apa semua, dah sampai waktu tu, qomat lah. Jadi kalau dah qomat, tiba-tiba imam tak sampai-sampai, tak nampak Pak Imam, yang makmum tak perlu berdiri lah. Dia katakan makruh lah kita berdiri. Jadi kita setakat ni dulu kita kongsi, mudah-mudahan mendapat sedikit pencerahan tentang sebahagian perkara yang berkaitan dengan solat berjamaah, terutama solat semayang
berjamaah fardu. Jadi kemungkinan kita tak buat di masjid sembahyang berjamaah, kita buat di rumah bersama keluarga kita. Jadi kita dapat sedikit pencerahan. Walaupun kita sembahyang di rumah dengan keluarga kita, kita sunat juga azan, sunat juga iqamah dan saf. Di rumah boleh kita apa-apa kan. Masjid surau tak boleh lah, kena saman kan ni. Jadi kita berhenti takat ni. Saya mohon maaf ada salah silap dalam tutur kata, dalam penyampaian. Ada perkara-perkara yang tak sesuai di tak disentuh, saya tersentuh. Itu daripada kelemahan nafsu diri saya sendiri. Sedikit sebanyak kebaikan yang kita kongsi ala qadar, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikannya, semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, begitu juga dengan keberkatan para ulama-ulama yang berkhidmat dengan kepada agama dengan jujur dan ikhlas. Lebih-lebih lagi dengan keberkatan almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala, yang mendidik, yang mentarbiah saya, dan juga tok-tok guru, ustaz-ustaz yang mengajar, mendidik saya, yang lain-lain. Dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita semua, doa-doa muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara iman kita, memantapkan iman kita, memberilah kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan berkat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.